Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berdebar Zurin. Tak pernah nak cerita sejarah berdebar. Baiklah, Zurin berada di Badar. Zurin berada di tanah perkuburan para syuhada yang syahid ketika peperangan Badar. Baiklah, kat sini ada 14 nama di antara mereka yang syahid ketika peperangan. Di antaranya ialah Umair bin Abi Waqqas, sah? Yang paling muda, sah? Umair bin Abu Waqqas adalah yang paling muda ketika itu. Beliau berumur 16 tahun. Ceritakan Umair ni menyorok takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak beliau. Jadi beliau menyorok. Jadi abang beliau bertanya kepada Rasulullah, minta kebenaran, izin Rasulullah, boleh tak kalau Umair ni ingin turut serta. Jadi Rasulullah mengizinkan Umair turut serta di dalam peperangan Badar dan Umair syahid ketika peperangan Badar. Sedikit berkenaan dengan peperangan Badar. Peperangan Badar berlaku pada tahun kedua Hijrah, iaitu pada 17 Ramadan. Peperangan berlaku di antara 1,000 bala tentera daripada Mekah, manakala kaum Muslimin 313 anggota tentera. Okey. Seperti yang kita tahu, pada zaman Rasulullah SAW, unta adalah salah satu kenderaan yang mereka gunakan. Jadi Rasulullah SAW dan sahabat berkongsi naik seekor unta dengan 3 orang. Rasulullah berkongsi dengan Ali bin Abi Talib dan juga Marsad bin Abi Marsad. Jadi bergile-gile. Jadi tentera Islam masa itu menggunakan unta sebagai kenderaan yang dinaiki 3 orang, 1 unta, bergile-gile. Badar terletak lebih kurang 130 km daripada kota Madinah. Baiklah, sedikit kronologi yang Zurin faham tentang peperangan Badar ni. Perancangan pertama ketika Abu Sufyan daripada Mekah menuju ke Syam untuk berdagang, tapi perancangan tu gagal. Jadi mereka tunggu Abu Sufyan balik daripada Syam, akan lalu Madinah. Madinah ni terletak di pertengahan antara Mekah dan Syam. Jadi mereka tunggu. Okey, bila Abu Sufyan pulang daripada Syam ke Mekah, dan masa tu mereka akan merancang untuk menghalanglah Abu Sufyan. Bila Abu Sufyan dia dapat tahu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rancang untuk menyekat kepulangan mereka daripada Syam, jadi Abu Sufyan ni apa yang dia buat, dia telah hantar perutusan kepada Abu Jahal meminta bantuan. Jadi Abu Jahal ni dia pun bersiap-siap bersama dengan 1,000 tentera menuju ke Badar. Tapi Abu Sufyan dia berjaya meloloskan diri. Walaupun Abu Sufyan dah berjaya meloloskan diri, jadi diorang hantarlah surat kepada Abu Jahal ataupun pesanan kepada Abu Jahal supaya patah balik. Sebabnya Abu Sufyan ni dah berjaya meloloskan diri, jadi tak perlu untuk berperang. Tapi Abu Jahal ni berdegil. Abu Jahal cakap, tidak, aku akan teruskan, sebabnya Madinah ni terletak di pertengahan. Jadi pada Abu Jahal, esok atau lusa atau bila-bila, for sure Rasulullah SAW akan melawan mereka. Jadi dia cakap, okey, kita teruskan. Jadi bergeraklah Abu Jahal bersama 1,000 bala tentera ke Badar. Pada malam peperangan, sebelum peperangan pada esok harinya, malam tu hujan turun dengan lebatnya. Hujan ni membantu para sahabat menyucikan diri dan rasa tenang. Okey, hujan tu memberi rasa tenang pada mereka. Of course, kita nak berperang ni, besok nak berperang, mesti kita ada rasa takut, rasa risau. Jadi hujan yang turun tu memberi mereka rasa ketenangan. Surah Anfal ayat 11. Ingatlah
ketika kamu diliputi rasa mengantuk sebagai satu keamanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingatlah ketika dia menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk menyucikanmu, menghapuskan gangguan syaitan, menguatkan hati kamu dan meneguhkan kaki-kaki kamu. Selain daripada tu, apa yang Zurin dapat daripada surah ni ialah ketika kamu diliputi rasa mengantuk. Actually mengantuk ni pun adalah salah satu nikmat. Nikmat untuk kita berehat. Bila kita tidur, somehow kita forget everything. Sudah ambil ke arah itulah. Sebenarnya tidur itu adalah salah satu nikmat. Zurin tengok kan, ada orang-orang tua-tua kan, kadang dia tak boleh tidur kan. Sedih tengok sebab diorang hilang nikmat tidur tu. Tidur waktu malam. Jadi ingat, tidur juga adalah salah satu nikmat. Alhamdulillah. Zurin masih lagi berada di kawasan baki para syuhada yang syahid ketika perang Badar. Dan Zurin refer buku ni, Perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ni memang pada Zurin sangat-sangat best. Zurin memang refer buku ni untuk vlog kali ini. Sebab Zurin tak pandai sangat lah bab sirah-sirah ni, jadi Zurin kena refer buku. Dan juga adalah Zurin dengar-dengar penerangan. Zurin refer juga vlog Bang Cik sebelum ni, untuk Zurin ambil sikit pengetahuan sebelum Zurin buat vlog ni. Okay, semoga bermanfaat insyaAllah. Berhadapan dengan baki ni ada kebun kurma. Kemain lagi segar betul Zurin tengok. Lepas tu perjalanan Zurin ke Badar, Zurin dapat lihat lah bukit-bukit semua diselimuti diselimuti rumput-rumput yang halus tu. Bukan main cantik. Zurin tengok. In fact kalau daripada sini pun boleh nampak sangat cantik. Pemandangan di hijau je. Alhamdulillah cuaca pun tak panas. Alhamdulillah. Sangat-sangat bersyukur. Alhamdulillah rezeki Zurin. Okay. Baiklah, Zurin ada terperasan macam kota lama dekat bawah tu. So Zurin nak try pergi tengok. Sambil tu kita berkongsi lagi sejarah-sejarah tentang perang Badar. Siapa yang tak terlibat di antara perang Badar ni? Salah seorang dia Uthman bin Affan. Kenapa? Zurin akan explain, Zurin akan kongsikan selepas ni. Lepas tu siapa yang menggantikan Rasulullah SAW ketika Rasulullah keluar untuk peperangan Badar, pun Zurin akan kongsikan selepas ni. Okay? Sampai dekat perkampungan lama ni. Ni kat sini. Actually dia dah berpagar, tapi pagar dia dah roboh. Zurin nak cuba masuk. Sambil tu Zurin nak sambung. Di antara sahabat Rasulullah SAW yang tidak menyertai peperangan Badar, salah seorang daripada mereka ialah Uthman bin Affan. Ini kerana Uthman bin Affan menjaga isterinya yang ketika itu sakit. Selain daripada itu juga Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid, kedua-duanya berada di Syam. Selain daripada tu Abu Lubabah juga tidak menyertai peperangan Badar kerana Abu Lubabah menjaga kota Madinah. Ni Zurin tengok kota lama ni, bangunan-bangunan lama. Tak tahu apa tempat ni. Tapi apa yang Zurin faham memang diorang dulu-dulu buat apa ni? Buat rumah ke kubu ke macam ni. Dia daripada tanah batu, lepas dia letak batu, dia letak tanah liat. Dia mixkan. Ada orang. Cantik bunga ni, warna purple.
Berbalik dengan kisah peperangan Badar. Okey, medan perang Badar ini dibuka dengan perang tanding. Okey, baiklah, perang tanding untuk kaum muslimin, sahabat yang 3 orang sahabat yang keluar dahulu ialah Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abu Talib dan Ubaidah bin Al-Harith bin Muttalib. Okey, untuk perang tanding kita menang, pihak muslimin menang, tetapi tak silap Zurin, siapakah nama dia, Ubaidah cedera parah dan Ubaidah syahid. Ketika itulah Zurin masih berada di kawasan kota lama ni. Kalau tengok pokok ni mengingatkan Zurin tentang ulam pegaga. Zurin dan makanan tidak dapat dipisahkan. Tak ada jalan lah kat sini. Cari jalan keluar. Satu menariknya Zurin tengok bangunan ni, dia tak ada bumbung. Mungkin ada. Mungkin dia menggunakan pelepah kurma. Jadi sekarang ni kita tak tahu dah berapa lama kan. Jadi dia mungkin dah rosak kan. Jadi yang tinggal dia punya tiang-tiang dia je. Baiklah, sekarang ni Zurin menuju ke Bukit Malaikat. Apa kaitannya Bukit Malaikat dengan peperangan Badar? Ada kaitan dia, dan kita akan sambung bila kita sampai dekat mana Bukit Malaikat tu. Okey. Baiklah, Zurin berada di Bukit Malaikat. Bukit Malaikat, kenapa Bukit Malaikat okey. Di dalam peperangan Badar, Rasulullah SAW minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bukit Malaikat ni adalah salah satu saksi bisu di mana peperangan Badar ini dibantu oleh 5,000 malaikat yang diketuai oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dikatakan pasir-pasir hitam ini, dikatakan di sinilah tempat para malaikat turun untuk membantu ketika peperangan Badar. Adalah kesan daripada tandanya pergerakan malaikat, tak silap Zurin. Wallahualam, tapi apa yang Zurin nak dengan mata Zurin sendiri, kalau sandstorm dia akan berubah, tapi masih kekal di sini. Zurin tengok vlog-vlog sebelum ni. So Zurin sekarang berada di sini dan melihat sendiri salah satu tanda yang masih ada sehingga ini pada peperangan Badar. Zurin nak tambah sedikit surah Al-Imran ayat 123 hingga 125, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya Allah telah membantu kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar. Okey, apa yang Zurin faham dengan ayat 123 hingga 125 ialah dengan cara bantuan Allah. Kalau kita bersabar, kita ni dalam keadaan yang lemah, kita ni sangat lemah, tapi kalau kita bersabar, kita bertakwa, definitely Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita. Just kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin tu. Satu yang Zurin belajar daripada hari ni, daripada peperangan Badar. Dan alhamdulillah Zurin berada di sini. Zurin sangat bersyukur. Dan juga untuk diri Zurin sendiri, terima kasih diri sendiri kerana belajar sejarah sirah Islam. Zurin ingin tambah berkenaan dengan Abu Jahal dan juga pembesar-pembesar Mekah yang tewas ketika peperangan Badar. Abu Jahal dibunuh oleh 2 orang Muaz, iaitu Muaz bin Afra dan Muaz bin Amru. Mereka telah berjaya membunuh Abu Jahal dengan
memancung kepala Abu Jahal dan seorang lagi menikam perut Abu Jahal. Selepas tewasnya Abu Jahal, tentera musyrikin berundur dan bertempiaran larilah meninggalkan medan Badar. Jadi tentera Islam telah berjaya membunuh 70 orang daripada kaum musyrikin dan juga mendapat sebanyak 70 tawanan. Okay. Personally ni daripada Zurin punya pendapat, Perang Badar ni adalah perang pertama selepas hijrah dan juga perang di mana kita menang. Dan pada ketika itu tentera Muslim sangat jumlah yang sangat sedikit. Jadi kalaulah gagal, maknanya mungkin Islam takkan berkembang sehebatnya sampai sehingga ke hari ini. Sebabnya perang Badar itulah yang menyebabkan agama Islam semakin berkembang dan juga kabilah-kabilah Arab mula mengenali Islam dan juga Rasulullah SAW. Itu yang pendapat Zurin, yang Zurin rasa lah, yang melalui apabila Zurin baca ni semua. Jadi perang Badar ni adalah salah satu perang yang sangat penting selain daripada perang-perang besar lain. Semua peperangan Rasulullah SAW adalah salah satu peperangan yang sangat penting. Tapi yang untuk Badar ni sedikitlah Zurin rasa macam ketika itu anggota tentera Islam adalah salah jumlah yang sangat sedikit kalau dibandingkan dengan pihak-pihak lawan. Itu saja. Zurin dah sampai. Rasa macam rugi pula Zurin tak pergi merasa pasir ni. Rasa geram. Tengok kan, Zurin nak pegang, Zurin nak panjat sekejap pasir ni. Ui. Ni dia, Zurin berada di Bukit Malaikat. Ui, pasir dia, ya Allah halusnya. Ni baru persempatan pasir ni, halus. Zurin nak pergi dekat pasir hitam ni lah. Tengok. Tak boleh naik, ya Allah. Gigih. Gigih Zurin bermain pasir. Tenang. Baiklah, sekian sahaja Zurin di Badar. Alhamdulillah, Zurin akan meneruskan perjalanan Zurin ke tempat seterusnya. InsyaAllah. Terima kasih kerana bersama Zurin. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan itu datang daripada diri Zurin sendiri. Terima kasih. Jika ada kekurangan, ada kesilapan, Zurin minta maaf sebab dia berkaitan dengan sejarah. Kalau ada yang nak berkongsi, silakan kongsi di bahagian komen. Zurin sudi membacanya. InsyaAllah. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih.